Juru hebah dia pun orang asli. Hak penerbit dia pun orang asli kan. Kami orang asli suka dengan ceramah ustaz. Loh, saya tak tahu. Sekarang dia orang minta ustaz setiap hari keluar. Ini yang buat rakaman ni. Tajuk dia Suci Henum. Henum ni apa akak? Henum tu dalam bahasa orang asli hati. Oh. Kalau jumpa orang asli, suci henum. Jadilah Allah Ta'ala suruh kita ni minta rahmat daripada dia. Minta kasih sayang daripada Allah. Apa makna rahmat? Kasih sayang, pemerhatian, pengasuhan, kasih, itu nama dia rahmat. Kalau Allah tak kasih kita pada kita, Allah tak sayang pada kita, tuan-tuan, Allah biarkan kita ni berada dalam keadaan sesat. Allah biarkan kita ni berada dalam keadaan yang kata Allah akan dibiarkan. Sehinggalah kata Allah dibiarkan akhaznahum baghtatan fa idzahum mublisun. Sehingga manusia tu lupa, leka, lalai, dan Allah akan tarik daripada dia segala kenikmatan yang ada kepada dia secara mengejut. Akhaznahum baghtah. Kami akan ambil secara tiba-tiba. Fa idzahum mublisun. Maka pada masa itu baru mereka menyandar, terduduk, baru menyesal pada masa itu. Tuan-tuan yang saya muliakan, bulan Ramadan adalah bulan barakah. Tadi saya sebut tentang rahmat. Tajuk kita pada malam ni, kenapa rezeki kita tak barakah? Sempena dengan Ramadan yang disebut sebagai Ramadan Al-Mubarak. Ramadan Al-Mubarak. Dalam Quran, Allah Ta'ala sebut 12 bulan. Sesungguhnya di sisi Allah ada 12 bulan. Tapi Allah tak sebut nama. Kemudian di dalamnya pula ada 4 bulan yang haram. Tak sebut nama juga. Tetapi bila datang bulan yang diwajibkan kita berpuasa, Allah sebut nama bulan tu. Bulan tu ialah bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian dalam ayat lain Allah Ta'ala kata, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Allah Ta'ala sebut direct Ramadan. Tuan-tuan tak rasa bangga dalam Al-Quran yang kita dapat daripada Allah, Al-Quran yang Allah turunkan pada kita daripada Allah yang Maha Agung, Maha Besar, nama dia Quran. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Ar-Ra'd, Alif Lam Mim Ra, tilka ayatul kitab, sampai habis ayat tu lah. Wallazi unzila ilaika min rabbik. Allah Ta'ala sebut tentang kebesaran Al-Quran ni, tuan-tuan. Daripada sisi dia diturunkan Al-Quran. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar bagi dekat kita Al-Quran. Patut kita seronok, kita bangga. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Al-Quran bukan untuk menyusahkan kita. Jangan kamu ni bila baca Al-Quran yas'adu fis sama', kamu rasa sesak nafas macam mendaki gunung yang tinggi, nak pergi ke bukit, nak pergi ke langit. Jangan ada perasaan macam itu. Al-Quran itu daripada Allah yang Maha Agung dan kita baca. Kita kalau dapat surat daripada artis pun bangga habis. Artis bangga, artis komen dalam TikTok kita pun kita bangga habis. Ustaz Kazim komen dalam Facebook kita, oh ni Ustaz Kazim komen lah. Oh bangga habis lah. Apatah lagi kalau artis tu hantar kad raya, lagi gantung depan pintu. Gantung kad raya. Masya Allah. Zul Arifin hantar kad raya. Satu kampung Pekalan Batu ni dia canang, tuan. Kenapa tak bangga Allah Ta'ala bagi surat pada kita, nama dia Al-Quran. Allah yang bagi. Dan dalam Al-Quran tu Allah Ta'ala sebut satu bulan, nama dia Ramadan. Dan kita nak jumpa Ramadan lagi 2-3 hari lagi, belah hari je lagi. Sepatutnya dah rasa berdebar-debar.
berdebar-debar dah ni nak masuk bulan Ramadan ni. Sepatutnya dah rasa seronok dah nak masuk Ramadan ni. Sepatutnya dah buat persiapan dah nak masuk Ramadan ni. Sebab aku nak jumpa dengan satu bulan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Ramadan nama dia. Macam mana kita berdebarnya nak masuk dalam Masjidil Haram. Kak Leha nak masuk dalam Masjidil Haram, nak buat umrah. Turun daripada hotel, mutawif kata buat barisan. Kita akan jalan sama-sama masuk dalam Masjidil Haram. Oi, berdebar rasa. Udah jadi macam Salami Hasan. Berdebar-debar rasa hati. Masuk saja dalam masjid, tengok Kaabah. Menangis terus. Menangis. Kenapa Kak? Selalu akak baca dalam Quran, Masjidil Haram, Kaabah, sekarang depan mata akak. Menangis dia. Dia terharu. Jarang orang bila tengok Kaabah, ketawa. Kenapa kamu ketawa? Saja. Ingat besar kecil apa dia? Ini tak makan ubat nama dia tuan. Waya putus. Begitulah kita bila nak masuk dengan Ramadan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, maka kita kena nombor satu, apa kita kena rasa? Kena rasa gembira. Gembira dengan datangnya Ramadan pun dapat pahala. Sebab apa? Sebab bulan ni bulan barakah. Bulan Ramadan, bulan yang suci. Tuan-tuan tak ingat lagu tu? Bulan berkah dan bulan utama. Pahala digandakan, doa diterima. Bulan Lailatul Qadar yang istimewa. Dihimpunkan terlalu banyak dalam Ramadan itu pahala untuk menjadikan kita orang bertakwa. Sebab itulah tujuan puasa. Maka dipanggillah Ramadan itu Syahrus Siyam, bulan puasa. Dipanggil Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Dipanggil Syahrul Mubarak, Syahrul Barakah, bulan yang penuh dengan keberkatan. Dipanggil dengan Syahrul Liyazdadu fihi rizqil mu'min, bulan yang di dalamnya akan ditambahkan rezeki kepada orang beriman. Kemudian dipanggil bulan Maghfirah, Syahrul Maghfirah, bulan keampunan. Masya Allah, banyaknya nama bulan Ramadan. Orang Arab semakin banyak nama sesuatu benda, maka itulah orang yang bagus. Nabi Muhammad mempunyai beratus-ratus nama, menunjukkan bahawa Nabi Muhammad itu orang yang bagus. Semakin bagus orang itu, semakin banyak nama dia. Itu tanda orang yang bagus dalam kaedah orang Arab. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang sangat banyak nama dia, menunjukkan bahawa Ramadan itu sangat hebat bulannya. Tapi kita bila datang Ramadan, munsin je muka. Aduh, mana pot aku nak lepak. Aduh, kacau betul lah. Mana pot aku nak minta ke darah ni. Aku nak yak-yak-yak. Ada orang tanya, Ustaz, tahun ni tak berlakon ke jadi orang tangkap orang tak puasa? Tak ada, malah tak ada. Tak ada 18 puasa saya tak berlakon, 19 puasa pun saya tak berlakon. Yang dulu saya berlakon 18 puasa, tangkap orang tak puasa, naik van mayat. Allah. Habis tu apa yang Ustaz berlakon untuk? Saya berlakon, saya tak mau jadi ustaz. Sebab mereka ni saya panggil saya berlakon je watak ustaz. Saya kata kalau korang nak panggil aku, bagi watak lain. Bomo ke, gangster ke. Minggu lepas saya dah berlakon lah watak gangster. Dan itu tuan-tuan tunggu. Tajuk filem dia, Lempeng Madu Kambing nama dia. Okay. Si sengak. Subhanallah. Dan saya dapat tawaran satu lagi untuk membawakan watak inspektor Kak Leha. Pandai kena buang janggut. Inspektor. Tuan-tuan yang saya muliakan. Ada orang yang bila datang Ramadan, dia biasa. Tak seronok, tak happy pun.
Yang happy, yang seronok, yang meniaga pasal Ramadan. Sampai ke telinga happy. 3 lot dia dapat. Tak happy macam mana? Penggalan batu dia dapat, batu berendam dia dapat. Oi, banyaknya tapak dia dapat. Itu yang ketawa. Nombor 1 yang saya ajak pada tuan-tuan pada malam ni, nak sambut Ramadan, happy. Seronok. Tapi sayang, yang orang happy ialah sambut raya. Baju raya dah buat 4 pasang. Kuih raya dah tempah. Daripada semperit sampai sembelit. Tempah dah. Nampak tu. Langsir dah tempah. Sofa dah tempah. Kereta dah tempah. Yang dia sibuk nak raya. Padahal raya cuma sehari. Puasa 30 hari. Puasa sebulan. Raya sehari. 1 Syawal je. 2 Syawal dah boleh dah makan, dah boleh puasa balik. 3 Syawal dah boleh puasa sunat balik. 1 Syawal saja haram berpuasa. Hari tu kena raya. Jangan Kak Leha sambut 1 Syawal tu puasa pula. Selamat Hari Raya, Pak. Opah masih puasa. Apa puasa pula hari ni raya? Tak puas puasa hari tu. Tak puas. Bida'ah apa? Hari Ramadan, hari yang pertama saya kena ajak pada tuan-tuan, jom kita gembira. Adakah gembira itu kita buat ya ya ye? Ye, Ramadan datang, Ramadan datang, Ramadan datang, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Takkan nak nyanyi lagu tu kot? Seminggu 2 nak datang Ramadan ni, dah biasa dah bangun semayang malam. Adik-adik yang datang malam ni cuti sekolah, bangun-bangunlah semayang malam. Lepas tengok Ronaldo main, semayang malam. Sekarang tak main dah Manchester. Apatah lagi kalah 7-0. Lagi tak tengok Ustaz. Menyampah saya Ustaz. Saya ni baru keluar gua hari ni Ustaz, tak? Lepas tengok Ronaldo main, pergi semayang. Kalau tengok Ronaldo main 1:30 pagi pun kau boleh bangun, takkan nak semayang tahajud, nak semayang taubat untuk semayang hajat, minta panjang umur, aku nak datang barakah lah ni Ramadan. Takkan, tak boleh buat. Abang-abang, kita dah latih dah anak-anak kita, isteri kita bangun semayang malam. Pukul 4:30, pukul 5 kejut isteri. Ma, mai kita buat tahajud ma, bangun ma. Oi tuan-tuan, oi seronoknya seorang isteri bila suami dia kejutkan dia semayang tahajud, semayang malam. Dua-dua pakai putih, seorang jubah, seorang telekung. Allahu Akbar. Habis semayang tahajud, habis qiyam, naik motor dua-dua orang datang ke masjid. Semayang subuh. Habis semayang subuh, baca Quran, barang 2-3 muka, balik ke rumah. Singgah kedai kopi, bungkus roti canai. Seronoknya. Nak buat latihan. Abang, tak payahlah makan. Kita nak buat latihan ni untuk Ramadan. Kita puasa lah hari ni. Silakan. Sebagai satu tanda kegembiraan sebelum datang Ramadan. Kita hiaskan rumah kita. Ada orang yang dah beli Quran baru untuk tadarus. Ada yang dah beli telekung baru untuk Qiyamul Lail, untuk tarawih. Ada yang dah pakai beli gajah duduk, gajah berlari, gajah terbang. Untuk nak sambut Ramadan, nak datang sembahyang tarawih. Bagus. Sebagai tanda apa? Tanda kegembiraan. Ini kadang-kadang telekung tu lah dah pakai 6 tahun, tak ditukar-tukar. Tai lalat ni penuh dekat telekung. Air liur meleleh. Sebab ada orang perempuan, bila sembahyang, dia jenis tak telan air liur tu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai nak tak lalat. Makcik, kenapa tak lalat makcik? Makcik tak telan air liur waktu sembahyang. Kenapa tak telan? Batal lah sembahyang. Telan air liur. Mana batal makcik? Air liur di sini. Batal kejadah apa? Ada orang yang bila bulan Ramadan tak telan air liur bila bercakap. Telan pun tidak, ludah pun tidak.
Mak Ngah, malam ni buka puasa petang ni dengan makan apa? Pau. Kenapa tak tahu pau Elio penuh. Nak ludah, sayang nak telan, batal kata dia. Mana batal telan Elio kat leha, oh, telan je lah. Yang batal Elio ni, bila kat leha ludah dalam gelas ni, setengah gelas minum, baru batal. Tak pun bila bercakap meleleh Elio ke bawah, dia hirup balik. Yang tu baru batal. Tuan-tuan yang saya hormati, buat persiapan sebagai tanda kegembiraan. Macam mana yang masjid kita buat malam ni, ceramah sempena Ramadan, ambang Ramadan. Nak bagi semarak pada orang, nak bagi semangat pada orang. Supaya kita ni tahu bahawa Ramadan ni akan sampai kepada kita. Bulan yang sangat istimewa. Nombor satu, jom bergembira dengan kedatangan Ramadan. Dan kedatangan itu kita gembirakan macam mana? Yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, kalau boleh kita buat benda-benda ini dalam bulan Ramadan lah. Sebab kebiasaan kita buat benda-benda ini pada hari raya. Apa? Pertama, ziarah kubur. Asal raya, ziarah kubur. Asal kubur, ziarah raya. Sampai jam kubur. Anak balik, menantu balik. Jam. Udah jadi macam cerita ibu mertuaku. Penuh sesak di kubur. Kenapa pagi raya nak ziarah kubur? Salah ke Ustaz? Tak ada salah. Hari raya ni hari bergembira. Bila akak pergi kubur, akak bersedih. Abang bersedih. Hari raya ni disuruh seronok. Ini pergi kubur, dah pegang batu nisan. Abang, sudah. Abang tahu tak sunyi, tahu abang tak ada. Dah pegang batu nisan. Macamlah mayat kubur tu boleh jawab. Abang, tak ada makna raya ni abang. Orang belakang jawab. Saya boleh ganti. Sudah tuan-tuan. Aduh, ambil nombor telefon atas kubur pula. Akak-akak nak ziarah kubur sekarang boleh ziarah bulan Syaban. Bulan Ramadan boleh ziarah. Panggil anak-anak balik. Oi, koma balik. Hari Sabtu balik. Kita nak pergi ziarah kubur tok nenek. Balik anak cucu menantu semua balik. Sewa bah pergi kubur. Sebab ada orang tuan-tuan yang dah lama tak ziarah kubur ayah dia, kubur opah dia. Sampai lupa. Dia kata tak apa Ustaz, boleh waste. Waste pula otak kamu. Saya masuk kubur, pergi ziarah kubur mak saya. Bapak saya semua satu pulau situ, senang. Masuk kawasan kubur tu, dengan satu perempuan bawa anak dia. Dia masuk sekali. Saya membaca Quran, baca Yasin apa semua. Saya pun dah baca doa balik. Saya tengok makcik ni, kakak ni, dah berpusing-pusing lagi. Tak jumpa lagi kubur. Kak cari kubur siapa? Kubur ayah semua. Tak ada, tak jumpa. Di mana kuburnya? Dulu sini rasanya dah tak ada dah. Saya kata dah pindah kot. Dia tengok muka saya tuan. Bila masa kubur pindah, aku ingat kubur boleh berjalan ke? Sebelum dia marah, baik ke belah tu tuan. Maknanya dah lama benar tak datang tu. Jom kita perkenalkan kubur adik-beradik tok nenek kita pada anak cucu kita. Ini kubur ayah pada ayah. Tok Wan kamu lah ni kubur ni. Oh, ini kubur opah ayah ni. Oh, opah mak pada mak ayah. Oh. Ini pak saudara. Terangkan semua. Yang ni ayah, yang ni kosong lagi. Kalau ayah mati, ni tempat dia. Kalau kamu dululah kalau sini. Terangkan sebab saya tak tahu tuan. Pasal tak tahu. Jangan kita ziarah nanti pada pagi raya. Mood raya spoil. Jadi tak seronok.
Dan bila datang raya pula, datang ziarah kubur, ya Allah, bajunya Allah, oi. Baju raya yang nipis di lengan ni nampak, nampak. Yang pakai sini je. Hak di sini nipis, jarang. Kain belah pula selendang je datang. Langkah kubur orang. Mayat begini tengok, oi. Nyesel pula mati awal tu nampak tuan-tuan. Dah lah pakai menjolok mata. Jadi kita datang. Yang kedua, kita buat dalam bulan Ramadan. Apa dia Ustaz? Bagi duit raya. Sebab tabiat kita bagi duit raya pada hari raya. Hari raya dah masuk Syawal. Ramadan pahala dilipat gandakan. Bulan berkat. Apa makna berkat? Dilipat gandakan. Siapa yang bersedekah dapat pahala berlipat kali ganda. Tiba-tiba kita tak sedekah bulan Ramadan, kita tunggu raya baru nak sedekah. Pahala balik pada asal. Jadi abang-abang, satu Ramadan nanti start sedekah lah duit raya. Datang ke masjid sembahyang Jumaat Ramadan yang pertama, bagi duit raya kat budak-budak. Dia apa pakcik? Duit raya. Terima kasih pakcik. Tapi raya nanti kalau kamu datang tak ada dah tau. Cakap terang-terang. Pengkerap pakcik kan. Nak bagi pada mak bulan Ramadan. Nak bagi pada bapak bulan Ramadan. Nak bagi pada ipar duai bulan Ramadan. Jangan tunggu raya. Beraya dah masuk Syawal. Pahala dah biasa. Kita nak cari pahala luar biasa. Dan pahala yang luar biasa ada dalam bulan Ramadan. Yang wajib digandakan 70 kali ganda. Pahala sunat dapat pahala wajib. Bayangkan tuan-tuan. Kita punya iftar, Tuan Imam dah penuh dah Tuan Imam. Buka puasa. Dah penuh dah. Tajaan dah penuh dah. Alhamdulillah. Hebat orang masjid. Hebat tuan-tuan ni. Ramadan belum sampai. Tapi booking dah ada dah. Bagus. Kalau tengok malam ni yang datang 400 orang. Kalau semua datang buka puasa 400 orang, bermakna orang yang sponsor berbuka puasa tu dapat pahala 400 orang berpuasa. Banyak tu. Abang-abang, kalau 1000 yang datang berbuka di masjid, 1000 pahala puasa kita dapat. Tanpa dikurangkan pahala orang yang berpuasa. Jangan akak-akak takut pula nak makan jamuan berbuka. Buat kempen pula. Kamu jangan makan. Kenapa? Nanti pahala kita dapat agak dia. Kita teruk-teruk puasa, senang-senang dia dapat. Bengong betul makcik ni. Pahala makcik tak berkurang. Makanlah makcik. Woy. Dan yang sponsor buka puasa tu pula, sebanyak mana yang datang? Kalau kena macam malam ni tuan-tuan, 400 orang, meriah pahala kita. Walaupun kita yang sponsor berbuka puasa, tapi kita tak makan, sanggup korban. Kita buka puasa dalam kereta, tepi pagar. Dengan isteri kita duduk dalam kereta. Tengok orang makan jamuan kita. Leha. Sebab tu abang tak puasa hari ni. Cuba tengok tu. 500 orang ada. So, I dapat 500 pahala. Kepala otak dia, tuan-tuan. I ni pun tak cerdik juga. Allah, tuan-tuan. Jadi lepas ni, kita banyakkan sedekah dalam bulan Ramadan. Okey? Jangan kita ni berkira. Bulan Ramadan, bulan berkat. Allah Ta'ala akan gandakan sedekah kita. Masalahnya Ustaz, tadi Ustaz tanya pada Tuan Imam. Dah penuh ke setiap malam jadual berbuka? Imam kata dah penuh. So, mana lagi saya nak sponsor Ustaz? Engkau sponsor jamuan selepas semayang tarawih. Sponsor lah. Beli murtabak seorang satu. Nasi Arab seorang sebungkus. Boleh juga. Itu pun dah penuh Ustaz. Oi, hebat betul. Kalau begitu kau sponsor jamuan bersahur. Ada ke orang bersahur di masjid Ustaz? Buat je lah kempen.
Datuk Hamdan kita, Datuk Hamzah kita ada, tuan-tuan. Buat pengumuman je. Bermula Ramadan pada tahun ini, kita akan mengadakan qiyam mulai setiap malam. Dan jamuan sahur disediakan percuma. Yang datang qiyam mulai 100, yang bersahur 200. Tak percaya cuba buat, tuan-tuan. Mana faham? Tak faham sudah, tuan-tuan. Hanya buat kempen saja. Kita akan melaksanakan qiyam mulai bermula jam 4 pagi. Berakhir jam 5 pagi. Jamuan sahur disediakan selepas itu. Dan selepas sahur kita akan mengadakan solat subuh berjamaah. Oh, tuan-tuan. Bila nak start? Malam pertama Ramadan dah start. Umum pula waktu tarawih malam tu. Besok jamuan bersahur nasi biryani gam. Masya Allah. Malam kedua umum sahur besok nasi Arab Hadramaut. Balik daripada masjid langgar dek kereta maut terus, tuan-tuan. Nama apa? Hadramaut ni. Sebab Nabi suruh kita bagi makan. Nak bagi orang sayang pada kita, nak bagi orang cinta kepada kita, nak bagi orang sayang kepada masjid, salah satunya ialah wa at'imut ta'am, bagi makan. Ada makan malam ni, Ustaz? Ada ya? Masya Allah. Ustaz ni kerja dia hangguk je. Tak ada pun hangguk. Apa bala pun aku hangguk dulu, tuan-tuan. Ada makanan, Ustaz? Ada. Tengok-tengok tak ada. Jemaah duk tunggu mana kedai makanan, tuan-tuan. Allahu Akbar. Masjid, tuan-tuan ni hebat. Datuk pengurusi kita ni orang budiman, tuan-tuan, dermawan. Bagi makan. Jangan tuan-tuan kata, cuba tengok. Asal ada jamuan, adalah dia. Tak ada jamuan, haram. Jangan cakap macam itu. Nabi suruh jamu makan. Yang kita duk perli buat apa? Patutlah hujan malam ni, dia datang. Ada pula tuan-tuan yang aniaya kan dia dah lama tak datang. Tiba-tiba ditolak pula jadi imam. Kesian dekat hamba Allah tu. Patut orang tu diraikan. Yang kedua, yang kita bagi pada bulan Ramadan. Jangan tunggu pagi raya baru nak bagi. Hari raya baru nak bagi. Apa dia? Duit raya. Okey, kita bagi sekarang dah. Yang ketiga, yang kita kena buat. Yang kita kena buat sebelum hari raya. Sekarang pun dah boleh buat. Ramadan pun boleh buat. Jangan tunggu raya baru nak buat. Apa dia? Maaf zahir batin. Cuba tengok pagi raya. Minta maaf. Minta maaf lah ya, kosong-kosong ya. Mak raya. Maaf zahir batin. Minta maaf ya, minta maaf ya. Kenapa nak tunggu pagi raya? Sekarang pun boleh. Sebab apa? Malam semalam, tuan-tuan. Kita ni dua malam lepas. Kita sambut nisfu Syaban kan. Kita buat baca Yasin, baca Quran. Nabi kata, malam nisfu Syaban tu, malam Allah Ta'ala nak ampunkan dosa kita. Mintalah Allah Ta'ala ampunkan. Yang Allah Ta'ala tak ampunkan dua orang. Siapa yang Allah Ta'ala tak ampunkan? Pertama, orang yang buat syirik pada Allah. Allah tak ampunkan dosa dia. Melainkan kalau dia taubat. Jadi, yang mana ada dosa syirik, minta ampun lah. Buanglah syirik tu. Apa syirik yang awak buat? Saya pernah jumpa dengan ahli sukan yang pasang susuk di badannya. Supaya dia jadi kuat, orang nampak takut bila bertarung dengan dia. Dia datang jumpa saya, minta saya buangkan susuk dia. Supaya badan dia kuat. Dia kata sekarang bila dia tak buang, benda tu mengamuk. Dia tumbuk dinding, dia tumbuk almari, dia tumbuk isteri dia. Dia kata bila datang benda tak ingat Ustaz, saya tumbuk Ustaz. Siapa depan saya pun saya tumbuk. Bila dia cakap macam tu, saya pun makin jauh pada dia. Oh gitu. Kerusi pula ada roda. Oh gitu. Ngunduh belakang, tuan-tuan. So tengok penumbuk dia 2 kali 3 kali saya, tuan-tuan. Dia tumbuk aku, terlentang aku ni. Dia nak buang. Tapi dia tak reti nak buang. Saya tanya, masa pasang dulu di mana? Di negara jiran utara.
Ada satu perempuan, pelakon, dia pasang susuk. Sampai sekarang kalau tuan-tuan tengok muka dia, saya tak mau sebut. Memang nampak awet muda tuan-tuan. Padahal berlakon pada tahun 70-an lagi. Sampailah. Alah, tak nak. Rupanya dia pakai. Dia datang ke rumah saya, minta saya buang. Saya kata, Kak, jumpa dengan bidan yang masukkan susuk di badan akak. Dia kata bidan tu pun dah mati dah. Jadi dia tak tahu nak buang macam mana. Saya tanya dekat dia, apa pantang dia? Pantang dia, Ustaz, tak boleh ziarah orang mati. Pantang nombor 2, tak boleh lalu bawah penyidai. Pantang nombor 3, tak boleh makan pisang mas. Saya kata dekat dia, kalau gitu akak pergi beli standar pisang mas, telan akak. Akak pergi lalu bawah penyidai tu, main polis sentri bawah penyidai. Keluar masuk. Langgar je. Tak ada ke nanti saya sakit ke apa, Ustaz? Nak buat macam mana? Kak suruh saya buang. Saya pun tak erti nak buang. Saya nak buang macam mana? Langgar sajalah pantang larang dia. Ini bentuk syirik. Bentuk syirik yang Allah Ta'ala tak ampunkan pada malam nisfu Sya'ban yang lepas. Yang kedua, yang orang yang Allah Ta'ala tak ampunkan dosa dia pada malam nisfu Sya'ban ialah orang yang bermusuh, yang bergaduh. Ni akak-akak ni. Daripada pukul 6.30 duduk dalam masjid bertelekung sampai sekarang. Dah pukul 8.34 dah. Dah 2 jam dah. Duduk tak bersalam pun dengan orang sebelah. Kenapa tak bersalam? Dia belah sana Ustaz menyampah. Yang belah sini pun tak tengok dia, dia jeling je. Datang juga biar awak ni. Biar awak, dia cakap. Bila masa awak nak minta maaf? Tunggu pagi raya. Maaf zahir batin. Kenapa tak minta maaf sekarang? Kenapa tak sambung silaturahim dalam bulan Ramadan? Kenapa nak tunggu pagi raya? Sedangkan Nabi dah sebut, la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Tak akan masuk syurga siapa-siapa yang memutuskan silaturahim. Walaupun kita puasa, walaupun kita qiyam, walaupun kita sedekah, tapi kita putus silaturahim. Kenapa putus silaturahim? Masalah pangkah hari tu. Sampai sekarang tak settle lagi. Tak ada settle. Dia pasang bendera dia, saya pasang bendera saya. Bendera dia tercabut, dia tuduh saya cabut. Padahal saya tak cabut. Saya upah orang cabut. Sama lah tu. Pasal bendera punya pasal bergaduh balik. Leceh tuan-tuan. Kita ingatkan puasa ni menghapuskan dosa. Rupanya mengekalkan dosa. Sebab apa? Sebab kita tidak menyambung silaturahim. Maka majlis yang kita buat macam ni tuan-tuan, majlis barakah, berkat. Jumpa sekali lagi habis sembahyang, salam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dah. Tapi Ustaz, dia orang cakap, bersalam lepas sembahyang bid'ah Ustaz. Lantak ke dia? Sikit-sikit bid'ah. Pening kepala tu. Sampai langsung tak boleh buat apa. Habis sembahyang tarawih, diam 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Diam. Kita baru sampai dari kampung lain. Tanya dia, sini tak ada selawat ke? Masuk neraka. Oh, sudah. Pening kepala kita tuan-tuan. Tiba-tiba je masuk neraka. Wahara. Yalah Ustaz. Nabi Muhammad mana ada selawat-selawat dalam sembahyang tarawih? Yang Ustaz buat tu pasal apa? Masa bila saya buat? Masa bila Ustaz buat? Semalam saya sembahyang tempat Ustaz. Saya tengok elok je Tok Bilal tu selawat. Ustaz jadi imam. Ustaz kata tak ada selawat.
Mana ada saya baca macam tu dalam sembahyang? Ustaz ni munafik betul lah. Oi, munafik terus dia balik tuan-tuan. Saya sembahyang tempat ustaz, saya sendiri dengar fadlan min Allah apa benda. Nabi tak buat. Saya pun tak buat. Inilah penunggang agama. Oh, sudah tuan-tuan. Cakap berbelit-belit. Masa bila saya buat? Semalam ustaz, saya tengok ustaz buat. Saya buat selepas habis sembahyang, bukan dalam sembahyang. Nabi Muhammad pun tak buat dalam sembahyang, saya pun tak buat dalam sembahyang. Saya baca tu dah habis sembahyang. Sembahyang itu berakhir bila bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, dah habis sembahyang. Nak buat apa? Terpulang. Nak minum air? Tak boleh minum. Kenapa? Sembahyang. Oh, letak balik ke dia. Apa rakaat mati tu kan? Boleh minum, dah salam. Minumlah. Sebab tu tuan-tuan tengok. Orang lepas sembahyang tarawih habis je 2 rakaat, begini minum. Tok Imam 4 jak depan dia tuan-tuan. Bukan botol dah, dengan jak sekali. Habis salam 2 rakaat 1 jak, habis salam 1 jak, dah harga benar Tok Imam ni. Bila dia salam saja itu dah tak dikira sembahyang. Yang salahnya minum waktu sembahyang. Diletak siap-siap air mineral dalam poket. Ada straw lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Makmum baca Fatihah, dia diam. Yang tu baru salah bang. Bengong tuan-tuan. Pening kepala kita. Yang kita duduk selawat-selawat apa semua tu dah habis sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sementara nak bagi rehat tu imam, sementara nak bagi lunjur kaki jemaah yang sakit gaut apa semua ni, kita selawat lah. Itu tujuan dia. Subhanal malikil ma'bud. Subhanal malikil mawjud. Tak ada salah. Yang salahnya Allahu Akbar. Subhanal malikil ma'bud. Lah yang tu salah. Kalau ada Tok Bilal baca macam tu, tuan-tuan angkat dia, campak kat luar tuan-tuan. Yang kita sekarang ni baca dah habis sembahyang. Tuan-tuan nak buat apa pun tak apa. Selagi tak membatalkan wuduk. Nak korek hidung pun tak apa marah. Habis-habis salam, korek hidung. Tadi tengah sembahyang, duk gatal. Koreklah lepas sembahyang. Sampai habis jari ni. Bila dah habis, jumpa awak keluar. Dia campak ke depan pula pun. Tengok kawan lama dia sembahyang sebelah dia. Ya Allah, kamu ke Sen? Sen tu nak sambut tak sambut? Nak sambut tak sambut tuan-tuan? Ya Allah. Disapu dekat Sen pula. Allahumma salli ala Muhammad. Sen pula kata celaka betul dia ni. Sen pula sambut dengan orang sebelah. Allahumma salli. Itu nama dia apa yang penting. Kerjasama. Yang tak bolehnya kau belasah korek hidung depan lepas dalam tahiyat. Gini korek. Dah korek tengok pula. Korek lagi pula. Apa kejadah kau? Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, janganlah paksa benda tu pun kita nak bergaduh. Okey Ustaz, kalau kami tak nak selawat, kami tak nak subhanal malikil ma'bud, Ustaz nak kata apa? Tak kata apa? Tak kata apa? Tak, Ustaz nak kata apa kalau kami tak nak baca? Tak kata apa? Pasal bukannya berdosa, tak baca. Terpulang. Datuk Umum sembahyang tarawih pada kali ini 2 rakaat salam dan tidak ada sebarang pergerakan doa apa, tak ada. Kita akan buat diam je. Itu keputusan jawatan kuasa masjid. Silakan. Diam. Sunyi pula kan? Sabar je lah. Ustaz, kalau kami baca lepas sembahyang, lepas salam tu kami baca selawat, Ustaz nak kata apa? Baca, dapat pahala selawat. Selawat dapat pahala, baca. Antara baca dengan tak baca, antara tak dapat pahala dengan dapat pahala. Mana yang bagus? Dapat pahala. Kalau gitu baca lah. Cuma janganlah memekak sampai rosak mikrofon.
Oh, imam dengan Bilal punya selawat lah. Habis meter. Kipas suria ni jatuh. Terkejut. Subhanal malikal ma'bud. Bergegak kipas. Mikrofon. Pup, pecah mikrofon. Kena beli baru. Macam tak pernah jumpa mikrofon. Macam Tuhan tu pekak. Elok-elok lah. Elok-elok. Allahumma salli ala Muhammad. Yang jawab pun elok. Subhanal malikil ma'bud. Subhan apa semua? Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaih. Jawablah. Jangan bila seorang je. Allahumma salli ala Muhammad. Dia. Siap untuk bila. Jawab. Dan tak payah menjerit. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Turina wa Maulana Muhammad sallallahu wasallam alaih. Berhenti orang di jalan. Apa tu ayah? Selawat. Oi, lain macam ayah ya. Menjerit lagi sekali. Anak dia pula jawab. Sallallahu wasallam alaih. Lambat lagi nak habis. Nampak tu. Allah tuan-tuan. Jadi nombor 3 yang saya kata tadi, kita bermaaf-maafan. Tak payah tunggu pagi raya. Bulan Ramadan adalah bulan untuk kita memaafkan. Allah pun memberi kemaafan dalam bulan Ramadan. Menunggu-nunggu siapa yang nak minta ampun. Kenapa kita tak ampunkan orang? Kadang-kadang mak tak ampunkan anak dia. Anak dah 4 tahun tak balik. Mak, isteri cakap pada suami, dah 4 tahun anak kita tak balik bang. Harap-harap raya ni, Ramadan ni balik lah. Saya rindu pada dia bang. Kamu jangan sebut nama dia. Aku tak ada anak macam tu. Jahat macam mana pun abang dia anak kita. Diam. Oi, garangnya bapa. Janganlah macam itu, udah-udah lah. Masuk dalam Facebook. Wahai anakku, pulanglah. Masuk dalam TikTok. Sambil duk main lato-lato, pulanglah. Masalah. Anak-anak baca, Allah. Saya tengok dalam TikTok, satu orang tua main lato-lato. Pandai pula dia main tu. La ilaha illallah. Anak-anak, oi, baliklah. Jangan tunggu raya baru nak balik. Dia kata, tunggu pagi raya saya balik Ustaz. Ni, sebelum puasa ni baliklah minta ampun. Tengok mak, sempat ke mak nak sambut Ramadan? Tengok ayah, sempat ke ayah nak sambut Ramadan? Balik kampung, tengok persiapan mak Ramadan. Beras dah ada ke mak? Ikan dah ada ke mak? Ayam dah ada ke mak? Peti air mak sejuk dah. Peti air mak tu dah tertanggal pintu tu. Buka-buka cabut. Belilah baru. Ini angkat peti tu tak balik, melekat balik. Ya Allah, yang di rumah kita peti ais 6 pintu. Atas bawah, atas bawah. Cucu anak kita yang 2 tahun boleh duduk dalam tu. Gini duduk dalam tu. Yang mak kita di kampung lah, peti air tak sejuk lah. Allahu Akbar. Dapur gas pun tuan-tuan berkarat lah. Mak, saya beli dapur gas baru ya. Ni untuk mak kita. Tidur, duduk atas tilam mak pula. Allah, duduk tuan-tuan tenggelam. Mak tidur macam mana? Tu yang mak sakit pinggang. Tilam mak ni dah lama sangat. Tak apa. Mak tak kisah. Besok saya beli tilam baru. Tapi mak bayar lah. Celaka punya budak tuan-tuan. Aduh. Untuk mak. Apa yang nak berkira sangat? Untuk bapak. Naik motor pergi masjid ESP dah bersepai dah motor tu. Mak gad depan pun tinggal setengah. Tak apa ayah, besok saya beli motor baru. Ayah tak payah start guna kaki, ayah start guna jari je. Motor ni ayah, senang ayah pergi. Tapi ayah jangan lupa kunci elok-elok sebab motor ni hot. Orang curi ayah.
Kalau boleh ayah awak masuk motor tu dalam masjid, semayang sebelah motor tu. Allahu Akbar. Sampai taratu tuan-tuan. Baliklah tengok mak. Sebab tadi saya baca tajuk yang dia bagi pada saya, kenapa rezeki tak berkat? Jawapan dia, rezeki tak berkat sebab kita derhaka pada mak bapak kita. Itu jawapannya. Adik-adik ni, ramai anak-anak muda yang datang malam ni. Kita masing-masing ada pilihan. Kita budak politeknik bercinta dengan budak poli. Kita budak UiTM lendu. Kita juga ada girlfriend. Budak satu UiTM juga. Kita mengaji di Universiti Teknologi Melaka tu. Ada girlfriend, boyfriend kita juga. Kita kerja, ada yang kita suka. Tiba-tiba bila nak kahwin, mak kata, mak suka yang ini. Kamu ambil yang itu. Yang kita nak si Intan. Yang mak pula suruh pilih berlian. Macam mana ni? Nak ambil pilihan hati namanya Intan. Ataupun nak ambil pilihan mak. Ambil yang mak lah. Senang hidup. Jumpa dengan makwa, wak, minta maaf, kita tak jadi kahwin dengan awak. Kenapa? Mak kita suruh ambil pilihan mak. Jadi harap awak faham. Dah, selesai masalah. Okey, no problem. Lagipun semalam saya dah jumpa dah dekat Kota Melaka semalam. Daripada Cameroon, lagi tinggi pada awak. Sudah tuan-tuan. Cameroon panggil dia tuan-tuan. Buat apa yang susah-susah? Hidup kita simple. Saya masa belajar di Mahat Tafiz dulu, kami punya Mahat Tafiz, saya punya belajar tu Mahat Tafiz negeri tuan, di Ipoh. Tempat dia di masjid negeri. Kelas kami di bahagian belakang masjid negeri 2 tingkat tu, kelas saya ni, kelas kami di belakang. Jadi di belakang sekali itu, tengah-tengah dia tempat semayang perempuan, depan tu baru tempat semayang lelaki. Kelas kami di belakang. Jadi orang perempuan bila naik tangga nak semayang tingkat atas, dia orang nampak kelas kami dulu. Masa tu kalau perempuan naik, semua baca sedap. Gini baca. Kalau opah naik, subhanallah tuan-tuan, meriah. Sampai kami kata dekat guru kami, tukar bilik lain lah. Kami tak boleh nak hafal, duk tengok. Sambil duk hafal, duk tengok. Innallazina. Sudah tuan-tuan. Payah nak hafal. Ramai ada orang ajak menikah, ramai. Ramai ada mak pak minta bagi nikah dengan anak dia, banyak. Tapi bila mak saya kata, kamu menikah dengan orang ni, mak suka. Baik mak, tak bantah. Sebab saya takut bila saya bantah nanti, redha Allah tak ada pada saya. Simple hidup. Senang ya. Mak kata menikah. Baik mak, tapi duit tak ada mak. Mak bayar dulu. Nanti bila kamu ada duit, bayar balik. Baik mak. Saya tak kenal pun bapak dia, tak kenal pun mak dia, tak pernah pergi pun, tak pernah beraya pun, tak pernah. Atau masa bila awak kenal dia, waktu akad nikah. Yang kenal siapa? Mak. Yang minang siapa? Mak. Yang kenal mak bapak siapa? Mak saya. Saya ikut cakap mak supaya saya dapat keberkatan. Bila nak akad nikah, nak iqadi, bagi borang suruh saya sign. Dia bagi dekat kawan saya. Kawan kata, bukan saya nak kahwin ustaz. Dia ni yang nak kahwin. Sila orang. Tak kenal tuan. Lepas akad nikah, adik-beradik saya semua balik. Tinggal saya seorang. Asing tuan-tuan. Tak pernah datang, tak pernah kenal. Tiba-tiba aku duduk seorang-seorang. Nak nyembang dengan siapa? Tiba-tiba nasib baiklah ada lori bawa kemah. Angkut kerusi kemah apa semua nak bawa ke tempat lain. 2 orang pekerja je. Saya kata cantiklah. Aku tolong dia orang kat kerusi lah. Ada je kerja aku. Saya pun pakai t-shirt. Pakai seluar. Angkat. Bapak mertua saya datang. Gini. Nak hantar ke mana pula ni?
Saya tak tahu. Banyak kot tempah bulan raya-raya ni, musim cuti ni. Tak tahu, mana saya tahu. Dia ingat saya pekerja kanopi, tak? Dia pun tak cam muka saya. Astaghfirullahalazim. Dahsyat gila tuan ni. Sampai dia tak cam kita. Tak apa, janji mak aku reda. Janji bapa aku suka. Bapa memang suka, dia mati dah. Pak saya mati tahun 73. Saya lahir tahun 72. Yang ada mak. Janji mak aku suka, apa sahaja yang dia kata aku ikut. Sebab saya nak keredaan daripada Allah, dengan sebab saya taat pada mak saya. Nanti rezeki akan melimpah, rezeki akan jadi baik. Jadi adik-adik yang belum kahwin ni, anak-anak dara yang belum kahwin, minta reda mak ayah. Ini langsung tak tanya mak ayah, minta kerja tak tanya pendapat, beli motor tak tanya pendapat, nak menikah tak tanya pendapat. Masing-masing buat hal sendiri je. Keluar daripada rumah malam-malam tak pernah minta izin, tiba-tiba hilang. Balik rumah pukul 2 pagi, 3 pagi. Macam mana nak dapat berkat dalam hidup? Langsung tidak ada peruntukan untuk mak, langsung tidak ada peruntukan gaji untuk bapa. Bapa saya dah ada pencen ustaz. Memang dia ada pencen, tapi kamu sebagai anak, Allah Ta'ala kata wabil walidaini ihsana. Ambil berat tentang mak kita, baru dapat keberkatan dalam rezeki kita. Kemudian nak dapat keberkatan dalam rezeki, apa dia? Sedekah. Dan bulan Ramadan adalah bulan sedekah. Saya seronok tentang sedekah. Bila cakap macam ni, kita orang kata riak pula. Payah kita ni. Susah nak ceramah ni. Saya bila ceramah, dia potong kita cakap ni, dia ambil 2-3 minit masuk TikTok. Masuk 2-3 minit masuk ni. Lain kita cakap, lain kita faham. Yang ambil daripada sepenuh dia tak mau siarkan. Dia ambil yang mana yang agak-agak boleh jadi kontroversi, dia potong, kemudian masuk. Lepas tu kita kena hentam. Tapi saya cerita juga, saya anggap saya ni sebagai mu'alim tuan-tuan, sebagai cikgu tuan-tuan, mengajar bagaimana kena yakin dengan Allah dalam bab rezeki. Tuan-tuan yang saya muliakan, 2-3 hari lepas saya mengajar hari Selasa. Saya mengajar dalam sekolah saya. Seminggu saya tak mengajar. Seminggu saya tak mengajar di pondok saya. Sebab saya sibuk jalan rata-rata. Rakaman televisyen, rakaman radio, berlakon. Kemarin saya buat rakaman untuk radio Asyik FM. Suci Henum. Saya tanya kat dia, Kak, Henum ni apa? Suci hati. Oh, radio orang asli. Juru hebah dia pun orang asli. Hak penerbit dia pun orang asli, Kak. Dia kata kat saya, Ustaz, kami orang asli suka dengan ceramah Ustaz. Loh, saya tak tahu. Sekarang dia orang minta Ustaz setiap hari keluar. Ini yang buat rakaman ni. Tajuk dia Suci Henum. Henum ni apa, Kak? Henum tu dalam bahasa orang asli hati. Oh, hati. Jadi akak-akak malam ni dapat henum pun jadilah. Kalau jumpa orang asli, suci henum. Jadilah tuan-tuan. Sibuk tuan-tuan. Hari Selasa, minggu ni baru saya masuk kelas. Saya kata, minta maaf, saya sibuk. Saya padat sangat jadual. Ada satu pelajar depan tu kata, "Yalah Ustaz, cari rezeki." Saya senyum kat dia, cari rezeki. Saya bukan cari rezeki dengan ceramah. Dia ingat saya ni cari makan dengan ceramah. Tak lah. Macam pagi tadi saya ceramah di Pusing, di Perak. Pukul 10 pagi. Saya ceramah. Saya tak tahu pun berapa ringgit dia orang nak bagi saya ceramah. Tak pernah saya tahu pun tuan-tuan. Tak pernah saya tanya pun. Nak bagi berapa ke saya? Tak pernah tuan-tuan.
Tak bagi, bagi. Tak bagi, sudah. Kalau bagi, alhamdulillah. Tak bagi, na'uzubillah. Oh, masalah. Habis-habis ceramah, pengurusi wanita, dia kata, pengurusi biro wanita ustaz, tolong lancarkan kutipan dana untuk iftar anak-anak yatim bulan Ramadan. Ustaz tolong lancarkan. Saya ambil balik sagu hati hak dia bagi, buh balik dalam tabung. Dah. Oh, masalah. Macam tu lah hidup saya, tuan-tuan. Bukan saya minta. Kalau mereka bagi balik. Ada rezeki lebih, dapatlah bayar duit tambang semua. Jadilah. Tetapi Allah bagi kod lain. Ada yang lantik saya jadi duta kain kapan. Sungguh kotak kit kain kapan tu, ada kain kapan, kapur baru, semua ada. Kami datang nak lantik ustaz jadi duta produk ni lah. Nanti kalau ustaz setuju, kita akan letak gambar ustaz. Guna kain kapan, Ustaz Kazim. Oh, sudah tuan-tuan. Hari Selasa lepas, ada satu syarikat keropok nak lantik saya jadi duta. Bukan keropok lekor ni. Keropok tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan suka duk makan. Macam twisties semua. Tapi orang Islam buat. Tidak ada MSG. Tak ada Pak Haji, tak ada. Tak ada campur bahan apa. Dia kata produk kami ni ustaz terkenal di China, terkenal di Oman, Arab Saudi. Di Malaysia tak kenal. Lah. Kami hantar berkontainer ke Arab, berkontainer ustaz. Hantar ke China. China suka sebab tak ada MSG. Habis tu, di Malaysia pasal apa tak terkenal? Sebab dia kata, pasal benda ni, keropok kami ni, tak ada orang yang hak terkenal makan. Oh, sudah. Habis tu, jadi yang hak terkenal ni ustaz lah. Ustaz tolong makan sikit, tunjuk. Makanlah keropok kami. Baru boleh masuk dalam pasaran. Padahal di luar negara banyak. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati, nak dapat keberkatan, tolong taat pada mak. Bagaimana rezeki nak bagi, serah pada Allah. Dan Allah Maha Kaya. Dengan tuan-tuan bersedekah, dia ganti balik, dia ganti balik, dia ganti balik, dia ganti balik. Saya ceramah di satu masjid, saya tengok budak tahfiz duk jual kalender. Satu kalender RM5. Tebal tu. Dia jual. Siapa nak beli kalender ni? Kalender ni free, saya kata. Pergi jual pula. Berapa ratus keping? 300 keping. Saya kata kat PA saya, saat lagi dia orang bagi sampul surat, habiskan kalender ni, kau edar satu masjid. Baik ustaz. Nah. Sebelum saya balik, YB dengar ceramah. YB bersalam. Pap. Ni apa ni YB? Tak apa, awak belanja kat ustaz. Masjid dah bagi. Masjid ni saya. Oh, tak apa. Alhamdulillah. Boleh okey. Yang YB tu bagi lagi banyak daripada hak masjid bagi. Allah ganti sekelip mata. Memang tak gaduh apa? Jangan tuan-tuan kata pula, ustaz, kalau ustaz tak beli kalender tu, campur dengan duit YB sedekah, duit masjid bagi dengan YB bagi, lagi banyak ustaz dapat, ustaz. Ni pun bengong juga. Kau nak dapat benda tu, kena bagi pada Allah dan Allah akan balas. Tuan-tuan susah hati apa? Jangan jadi orang yang kedekut kalau tuan-tuan nak dapat keberkatan dalam hidup. Jangan jadi orang yang bakhil kalau nak dapat keberkatan dalam rezeki. Jangan jadi kedekut. Tu abang biro dakwah nama apa? Cik Zakaria apa nama tadi? Duk bawa tabung bagi sedekah. Tak ada duit bagi gelang, mangah. Tak ada gelang, cabut gigi mat pun. Allah bagi rezeki. Tuan-tuan yang saya muliakan. Baju saya ni tuan-tuan, tak ada yang saya beli. Semua orang sedekah. Ni baju ni orang sedekah. Kain ni orang bagi, saya pergi tempah.
tak ada apa. Ada orang yang dia minta baju saya. Ustaz, boleh tak minta baju? Saya kata boleh lah. Jom pergi kereta. Tak? Saya buka baju ulang kereta, saya pakai baju lain, bagi baju dia. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Dia balik. Tak tahulah dia balik rangka ke apa kan. Wallahualam. La ilaha illallah. Tak usah kedekut. Sehelai kita bagi, berhelai-helai Allah ganti balik. Ni hari Sabtu ni yang nak melawat sekolah saya, 19 buah bas. Dari Melaka pun ada. Saya tak tahu tuan-tuan, mereka ni datang nak bawa apa. Yang pasti buah Melaka. Dengan lato-lato tu kompong dah. Tak pernah faham, tak faham tu dah. Kalau tuan-tuan nak keberkatan, inilah bulan yang dinanti-nantikan. Jadilah pemurah macam mana Nabi menjadi pemurah dalam bulan Ramadan. Jangan kedekut. Jumpa budak sedekah, jumpa orang tua sedekah. Yang mana yang belum masuk duit dalam tabung Cik Zakaria tadi, jumpa dia balik. Ini bila tabung berjalan, tidur. Terus tak bagi duit, padahal ada 100 lah poket. Bagilah RM1 pun salah. Sebab dulu saya ada ceramah di mana, guys, saya lupa tuan-tuan. Bila tabung lalu depan dia, dia buat bodoh. 2 hari lepas tu mati tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak mati, buat bodoh balik tuan-tuan. Jadi kalau rasa tak mau mati, panggil balik biro agama tu. Saya masuk balik tuan-tuan. Panjang umur 20 tahun. Dan yang terakhir tuan-tuan yang saya muliakan. Ramadan ni, yalah, pelajar saya 2 hari lepas mati. 2 hari lepas meninggal. Bulan lepas 4 orang meninggal. Bulan Rejab hari itu 4 orang. Ni bulan Syaban seorang. Banyak ada orang yang meninggalkan kita seorang demi seorang. Dan kita yang belum meninggal lagi. Dan untuk makluman tuan-tuan, saya ni mana ada tidur. Saya tak tidur tuan-tuan. Saya tak tidur malam. Tak berapa tahun dah tuan-tuan. Tak ada istilah tidur untuk saya. Tapi alhamdulillah, walaupun saya tak tidur, saya tak lemah, tak weak di siang hari. Pagi tadi pukul 8 saya mengajar di sekolah saya. Pukul 10 saya mengajar di Masjid Pusing. Sekarang saya dengan tuan-tuan. Pagi besok pukul 9 di sekolah saya. Pukul 11 mesyuarat. Pukul 1:30 baca khutbah. Malam besok saya di Kilang Perwaja dekat Gurun. Hari Sabtu saya ada lawatan 19 buah bas. Malam di Pulau Pinang. Hari Ahad ada 20 bas. Malam di Parit. Mana ada rehat. Walaupun tak tidur, tapi saya, alhamdulillah, Tuhan bagi kekuatan. Walaupun sakit jantung, Allah bagi kekuatan. Walaupun ada penyakit kencing manis, Allah bagi kekuatan. Walaupun ada kencing tawa, penyakit kena kencing, Allah bagi kekuatan. Syukur pada Allah. Bila saya tak tidur malam-malam tu tuan-tuan, pukul 3, pukul 4. Semalam saya main dengan cucu saya sampai 2:30 pagi. Cucu pun turun saya tak tidur. 2:30 pagi, umur 2 tahun tak tidur, duk tengok burung kakak tua. Sampai dia boleh hafal. Bukan kata dia hafal, dengan saya umur hafal. Hinggap di jendela. Sekali dia tepuk tangan. So tukar channel lain pula. Channel apa? Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Hap! 2:30 pagi dia menjerit. Hap! Lalu ditangkaplah. Dia turun saya. Tuan-tuan, saya adalah orang yang paling bodoh sekali. Kalau saya tak tidur malam, tapi saya tak ambil wuduk, saya tak bentang sejadah, saya tak sembahyang. Saya orang paling bodoh. Allah tak bagi saya tidur supaya saya sembahyang.
Allah tak bagi saya tidur supaya saya baca Quran. Allah tak bagi saya tidur supaya saya munajat pada Allah. Tiba-tiba saya duk menung, duk tengok TikTok, duk baca Facebook, duk tengok benda-benda tak faedah. Rugi dan bodoh lah saya. Orang lain terpaksa tidur dulu, kemudian bangun, baru boleh kiam. Saya tak payah tidur dan tak jadi lemah di sebelah siang. Saya tak jadi tak larat di sebelah siang. Maknanya tidur kamu tak menjejaskan kesihatan kamu. Semayanglah. Seronok saya, tuan-tuan. Syukur pada Allah. Sebab tu, kalau bolehlah tuan-tuan, yang saya duk fikir, kawan saya dah mati. Malam-malam, pagi-pagi tu saya fikir mak saya dah mati, kawan saya dah mati. Grup yang membangunkan sekolah saya ni ramai dah mati. Yang tinggal saya, yang tinggal Haji Ridwan, yang tinggal Haji Mio yang tinggal. Yang lain semua mati dah. Yang belum mati lagi aku. Berapa kali dah aku ni nak mati, tapi tak mati-mati. Tuan-tuan yang saya muliakan, jom kita, saya minta satu malam ni, jom kita jadi orang yang bersih hati sebelum kita mati. Surah Asy-Syu'ara 88-89. Tolong bersihkan hati. Harta yang kita ada tak ada boleh guna, anak yang kita ada tak ada boleh bagi manfaat, kata Allah. Yang boleh bagi manfaat kepada kamu, man atallah biqalbin salim. Siapa-siapa yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Akhir ceramah saya malam ni, saya nak ajak pada tuan-tuan, jom bersihkan hati. Aku tak pandang jahat dengan semua orang yang ada dekat aku ni. Aku bersih hati dengan semua orang. Jangan ada perasaan benci sama-sama kita. Jangan ada benci pada mak mertua kita, jangan ada benci pada jiran kita, jangan ada menyampah pada orang. Sebab tuan-tuan tengok saya ceramah, budak-budak di atas duduk berlari. Berapa ramai yang duduk benci. Dah tahu budak-budak, buat apa bawa? Hei, bisin. Sudahlah kak, tu nama dia budak, orang tua pun bising. Bersihkan hati. Kadang-kadang kita busuk hati dengan suami, busuk hati dengan isteri, busuk hati dengan orang. Bila hati nak bersih? Ada yang busuk hati dengan Allah. Dia pandang jahat pada Allah. Allah tak bagi dia rezeki. Dia kata Allah ni tak baik dengan dia. Padahal Allah tu maha baik. Allah bagi dan Allah tak bagi itu semua terbaik untuk kita. Jangan kita pandang buruk pada Allah. Saya tak pernah pandang buruk tuan-tuan setakat ni. Allah bagi saya penyakit tak apa. Allah bagi saya penyakit dan tuan-tuan pun tahu macam-macam penyakit saya. Tapi saya tak pernah kata, ya Allah, kenapakah kau bezakan hidupku? Kenapa kau seksakan hidupku? Macam Amran duk menyanyi dalam cerita penarik beca tu. Sebab saya tahu Allah maha baik. Allah nak hapuskan dosa-dosa kita, Allah nak naikkan darjat kita. Jadi kalau tuan-tuan nak hidup berkat, tolong pandang baik dengan Allah. Dah. Jangan salahkan Allah, jangan salahkan orang bila berlaku sesuatu tak elok pada kita. Salah diri kita. Kenapa ustaz selalu sakit? Sebab saya banyak dosa. Kenapa ustaz ni ada banyak masalah? Jawapan dia sebab saya banyak dosa. Dah, aku yang jahat, orang lain semua baik. Tuan-tuan, zaman sekarang ni belum tentu lagi kita boleh datang jumpa macam ini. Tambah-tambah pula saya ni orang Perak, tuan-tuan ni orang Melaka. Banyak dah tempat yang nak buat ceramah dah tak boleh, buat kuliah pun dah tak boleh dah. Jadi saya minta maaf jika terkasar bahasa sepanjang saya mengajar tuan-tuan ni. Dah banyak dah negeri yang mengeluarkan arahan tidak boleh berceramah. Sebelum ustaz-ustaz yang kecoh ni
apa nama, kecoh tak boleh ceramah, saya dulu dapat surat. Tapi saya tak kecoh, saya tak keluarkan dalam Facebook, saya tak masukkan dalam TikTok saya. Bila dibatalkan, saat-saat akhir saya tak marah pun. Dan saya tak keluar pun dalam media sosial. Admin saya pun saya tak siar. Penganjur pun saya tak bagi siarkan. Sebab salah saya, bukan salah orang. Sebab saya tidak mempunyai tauliah. Walaupun saya dah ceramah 33 tahun, dulu boleh ceramah walaupun tak ada tauliah. Sebab boleh ambil tauliah sementara. Pergi pejabat agama, dapat kelulusan, jalan. Dan saya dulu pun diberitahu kalau dah ada tauliah daripada negeri sendiri, boleh apply menggunakan tauliah negeri sendiri, submit sekali, buat surat sokongan, jalan. Tapi sekarang dah tak boleh. Peraturan dia tak boleh. Jadi saya dah bagi tahu PA saya, tak payah terima jemputan. Cari jadi kecoh. Dah tak boleh lah. Sudah. Kita pergi negeri dan tempat yang boleh sahaja. Bila kita dibatalkan, bukan dibatalkan, memang tak ada pun, memang tak boleh. Awak terima, tiba-tiba awak kata dibatalkan. Memang tak boleh peraturan dia. Sudah. Dulu kenapa boleh? Dulu boleh lah, sekarang dah tak boleh. Jadi, saya minta maaf lah pada tuan-tuan, kalau besok katalah satu hari Melaka ni pun saya tak boleh masuk. Jadi, tuan-tuan jumpa dalam media sosial sajalah. Tuan-tuan boleh panggil ustaz-ustaz yang ada tauliah untuk terus mengajar. Ustaz tak nak ambil tauliah? Cukuplah saya ada tauliah di 3 buah negeri. 3 negeri yang saya dapat tauliah. Negeri lain tak ada tauliah. Okey? Jadi saya pandang baik sajalah. Kita berdakwah dalam media-media yang lain saja. Yang kedua, saya pun dah tubuhkan dah kumpulan nasyid, kumpulan nyanyian. Jadi katalah negeri-negeri yang tak boleh buat ceramah ni, tak boleh jemput Ustaz Kazim, maka tuan-tuan boleh jemput kita buat konsert. InsyaAllah konsert dia tak perlu tauliah. Jadi saya dah siapkan kumpulan nyanyian saya. Betul? Saya tak bohong. Dan saya pun baru ni buat di satu negeri yang melarang adakan ceramah tu. Saya buat. Saya kata boleh, tapi saya tak nak ceramah. Saya menyanyi je. Kesian Makcik Leha. Bila dia nak ceramah, tak tahu. Saya menyanyi je tuan-tuan. Kadang lagu nasyid, hidup tidak selalunya indah. Langit tak selalu cerah. Suram malam tak berbintang. Itulah lukisan alam. Okey tuan-tuan, jom kita jadi sunnah orang yang berjuang. Memang sunnah orang berjuang. Yang datang dengan ceramah tu Syekh Zaki, Tuan Guru Syekh Zaki, dia tengok saya tuan-tuan. Dah nak kiamat dah sekarang ni. Ustaz jadi penyanyi, penyanyi jadi ustaz. Nak buat macam mana dah, tak boleh ceramah. Tuan-tuan, kita berubah ke lagu rock. You want rock? Yeah. Lagi terkejut makcik tu. Matamu. Boleh tak? Jadi nak lagu Hindustan pun boleh. Nak lagu orang putih pun boleh tuan-tuan. Lagu orang putih pun saya menyanyi tuan-tuan. Masya Allah. Jadi dah tak boleh ceramah. Jom kita konsert tuan-tuan insyaAllah. Wallahu a'lam. Selamat menyambut Ramadan. Mudah-mudahan saya boleh berceramah di negeri tuan-tuan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan rahmat turun, barakah turun. Kerana keberkatan itu turun, salah satunya ialah hidup dan suburnya majlis-majlis ilmu di sesuatu tempat. Bila majlis ilmu disekat, dipersusahkan, maka tuan-tuan pun akan jumpalah kesusahan. Yang mana faham, tak faham sudah tuan-tuan. Saya minta maaf, terima kasih pada yang berbahagia Datuk. Jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq.